Salam sejahtera dan salam Sarawak Kusayang bersama saya Janet Bennett. Memulakan berita tengah hari mengenai raptai penuh program Citrawarna Keluarga Malaysia 2022 yang diadakan di dataran Waterfront Kuching. Raptai yang bermula kira-kira jam 8.30 malam pada Jumaat itu berjalan lancar, dimulai dengan persembahan selamat datang, disusuli persembahan nyanyian, pertunjukan perahu tambang dan pelbagai lagi persembahan kebudayaan. Turut hadir menyaksikan raptai tersebut Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia MOTEK, Datuk Seri Nancy Sukri. Menurut Datuk Seri Nancy, penganjuran Citrawarna Keluarga Malaysia 2022 bertujuan mendekatkan masyarakat, khususnya warga Sarawak dengan kegiatan seni budaya dan pelancongan Malaysia. Selain itu, katanya ia juga untuk mempromosikan Kuching sebagai bandaraya kreatif di peringkat UNESCO di bawah kategori gastronomi. Program penuh warna-warni itu dijadual dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada Sabtu bermula kira-kira jam 8.40 malam. Ia akan turut dihadiri Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Berita seterusnya, budaya integriti dalam perkhidmatan awam perlu sentiasa dijadikan asas dan pegangan dalam apa jua perkara yang dilakukan. Demikian tegas Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri, Integriti dan Ombudsman Datuk Mushid Diranja Dr. Juana Jaya sambil berkata budaya integriti perlu dihayati dan dilaksanakan oleh semua pihak tanpa mengira umur, pangkat dan jawatan yang disandang. Kita sedia maklum, kerajaan telah meningkatkan usaha untuk memerangi gejala rasuah dan memastikan bahawa perkhidmatan awam dibarisi oleh penjawat awam yang berintegriti. Jika imej yang buruk kita tunjukkan, kepercayaan masyarakat luar terhadap penjawat awam akan hilang. Dan sudah pasti anasir-anasir luar yang senantiasa mencuba untuk memburuk-burukkan penjawat awam tidak akan duduk senang. Dan mereka akan mempersoalkan segala usaha dan perkhidmatan yang kita laksanakan. Kita semua di sini adalah cerminan kepada kerajaan kita. Baik kita, maka baiklah kerajaan kita. Berucap dalam Majlis Amanat Integriti Jabatan Peguam Besar Negeri Sarawak di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Jumaat, Datuk Mushid Diranja Dr. Juana menambah, integriti dalam jati diri seorang penjawat awam amat penting dalam memastikan segala hala tuju visi dan misi kerajaan dapat dicapai. Oleh itu, saya amat berharap kepada semua pegawai yang berada di hadapan saya pada hari ini agar dapat menjalankan tugas dengan penuh integriti dan amanah. Kerana jika kita melaksanakan tugas dengan integriti dan amanah, kita bukan sahaja kalau kita melaksanakan tugas dengan integriti dan amanah, kita bukan sahaja boleh dipersoalkan kalau kita tidak melaksanakan integriti. Bukan hanya boleh dipersoalkan, bahkan boleh diambil tindakan. Sama ada tindakan di dunia atau kelak memang pada hari akhirat, hereafter, the day after. Semua kita yakin dengan prinsip keadilan seperti ini. Mun kita lepas di dunia, di alam yang sana kita tidak akan terlepas. Selanjutnya mengenai program gotong royong membersih dan mengecat Gereja St. Chapel, Kampung Selabi, Sangkam, anjuran Badan Kebajikan Solidariti Kristian Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian. Gotong royong sebenar sambutan memperingati Hari Polis ke-215 bermula seawal jam 8 pagi pada Jumaat dan diketuai Pengerusi Badan Kebajikan Solidariti Kristian IPD Serian, Inspektor Welton Ibin dan turut disertai Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Semuja, John Ilus. Menurut John Ilus, keadaan Gereja St. Chapel kelihatan agak teruk disebabkan banjir yang berlaku pada tahun lepas dan kerja-kerja pembersihan amat diperlukan untuk memberi keselesaan kepada pengunjung gereja itu. Sementara itu, Inspektor Welton berkata sokongan baik daripada John Ilus dan Ahli Parlimen Serian Datuk Seri Dr. Richard Riot Jaim dengan menyumbang peruntukan kepada badan kebajikan tersebut membolehkan program seumpama itu diadakan. Katanya badan kebajikan tersebut ditubuhkan bertujuan mengatur pelbagai aktiviti sepanjang tahun untuk merapatkan hubungan kerjasama pihak polis dengan masyarakat setempat yang beragama Kristian, lebih-lebih lagi pelibatan ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK.
Manakala di Meradong dengan Majlis Apresiasi Selautan Budi Segunung Kasih Pejabat Pendidikan Daerah PPD Meradong tahun 2022, anjuran PPD Daerah Meradong telah diadakan di Kingwood Hotel Sibu pada Rabu. Majlis turut dihadiri Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong Datuk Ding Kwong Hing itu bertujuan memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada warga pendidik daerah Meradong di atas sumbangan dan khidmat bakti cemerlang dalam bidang kurikulum dan akademik. Menurut Datuk Ding, sepanjang tempoh penutupan sekolah tahun 2020 lepas, pengajaran dan pembelajaran tetap diteruskan mengikut kesesuaian guru dan murid secara pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Beliau turut mengucapkan tahniah dan syabas kepada seluruh warga PPD Meradong kerana telah merealisasikan majlis tersebut dengan jayanya. Di Kabong, seramai 18 murid tahun 6 terlibat dalam majlis khatam Al-Quran anjuran Sekolah Kebangsaan SK Haji Junid Gerigat pada Khamis. Majlis yang diadakan di Dewan Terbuka Kampung Gerigat itu turut dihadiri Adun Kabong Muhammad Chi Kadir serta isteri. Dalam ucapannya, Muhammad Chi merakamkan tahniah kepada pengurusan sekolah kerana berjaya menganjurkan majlis khatam Al-Quran selepas setahun tidak diadakan akibat penularan wabak COVID-19. Pada majlis tersebut, Muhammad Chi menyatakan persetujuannya untuk membina sebuah dewan terbuka bagi kegunaan penduduk Kampung Gerigat dan pihak sekolah SK Haji Gunit Gerigat. Selain itu, beliau juga mengumumkan peruntukan sebanyak RM10,000 kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SK Haji Gunit Gerigat. Keperkembangan di Daro, program jualan keluarga Malaysia PJKM yang diadakan di pekarangan letak kereta Long Heng Miri Market, Daro mendapat sambutan menggalakkan dari pengguna dan peniaga di kawasan itu. Siri pertama PJKM di kawasan ikan itu diadakan dari 24 hingga 25 Februari 2022 dan telah dirasmikan oleh Ahli Parlimen Igan Ahmad Joni Zahrawi pada Khamis. Ia dianjurkan Pejabat Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Penggunaan Negeri Cawangan Muka dengan kerjasama agensi-agensi dari Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) dan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) serta rakan strategik Long Heng Miri Market. Menurut Ahmad Joni, program tersebut dianjurkan sebagai usaha membantu meringankan kos sara hidup rakyat di kawasan ikan khususnya golongan B40. Program jualan keluarga Malaysia yang diadakan di peringkat Parlimen P207 IGAN kali ini adalah merupakan program yang menjadi inisiatif kerajaan Malaysia dan satu-satunya tujuannya ialah untuk membantu golongan khususnya golongan B40 di luar bandar bagi menangani kenaikan kos barang-barang yang berlaku akhir-akhir ini. Dan pada kali ini kita dengan yang dianjurkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna dengan rakan strategik seperti FAMA, Lembaga Kemajuan Ikan dan juga pihak Long Heng Mini Market pada kali ini kita diadakan di Daro selama 2 hari iaitu 24 hari bulan dan 25 hari bulan. Ahmad Joni turut mengingatkan kepada semua peniaga agar sentiasa beretika dan mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan. Keperkembangan COVID-19 dengan Sarawak mencatatkan 460 kes positif baru pada Jumaat menjadikan jumlah kumulatifnya meningkat kepada 258,412 kes. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan media memaklumkan daripada jumlah tersebut 232 kes adalah dalam kategori 1, 219 kes kategori 2, 3 kes kategori 3, 2 kes kategori 4 dan 4 kes kategori 5. Sementara itu 20 daerah yang melaporkan kes adalah seperti yang tertera. Dalam kenyataan media yang sama, JPBN Sarawak turut memaklumkan satu kematian direkodkan di Kuching pada 23 Februari 2022 yang melibatkan seorang perempuan berusia 25 tahun. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Jangan leka patuhi SOP yang ditetapkan. Salam UKAS.